pembangunan kepimpinan belia di Sabah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Pembahasan terakhir dipersilakan sebelum Menteri menjawab, dipersilakan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Datuk Pengerusi pembahasan terakhir daripada Kulim Bandar Baru. Biasanya dapat 10 minit kot. Pandai. Minta awal sebelum di ujung. Baik, terima kasih untuk butiran 0200 pembangunan belia dan sukan. Tuan Pengerusi, Kulim Bandar Baru ingin bertanya berkaitan program bakat ataupun pelapis muda, iaitu sejauh manakah penekanan telah diberi terhadap pembangunan atlet muda menerusi program bakat atau program pelapis negeri dengan kerjasama di peringkat negeri. Juga langkah ini adalah bagi Kulim amat penting bagi membolehkan atlet muda diberi pendedahan awal serta menjalani latihan di bawah bimbingan jurulatih berpengalaman seperti mana contohnya Raja Pecuk Negara Azin Fahmi yang diserapkan ke dalam skuad pelapis kebangsaan pada usia yang masih muda. Bagi butiran 00601 dan 02301, iaitu peruntukan bagi naik taraf kompleks belia dan sukan negeri beserta penyelenggaraan kompleks dan kemudahan sukan negeri-negeri. Tuan Pengerusi, terdapat penurunan peruntukan sekitar 13.8 juta untuk kerja-kerja menaik taraf kompleks belia dan sukan negeri-negeri, iaitu sebanyak RM15 juta pada 2024 berbanding 28.8 juta pada 2023. Manakala peruntukan penyelenggaraan kompleks dan kemudahan sukan negeri-negeri menurun ketara kepada 100,000 pada 2024 berbanding 3.7 juta pada 2027. Tuan Pengerusi, bagi butiran 02400 gelanggang sukan, Kulim Bandar Baru ingin juga bertanya kepada Kementerian Belia dan Sukan, di mana pada beberapa tahun yang lalu, di mana kebanyakan di tempat-tempat ataupun di daerah-daerah ataupun di parlimen-parlimen banyak dibina gelanggang-gelanggang futsal. Tetapi macam di Kulim Bandar Baru pun tak kurang pada berbelas gelanggang futsal yang dibina sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi malangnya saya nak tanya KBS, gelanggang-gelanggang ini telah pun rosak, daif, tidak ada bekalan elektrik, pagarnya pecah, lantainya retak. Sayang sangat sebab benda ni telah memakan belanja yang besar semasa pembinaan dulu. Tetapi di manakah kita hendak mencari peruntukan untuk membaik pulih balik gelanggang-gelanggang futsal yang ada di setiap kawasan, kemungkinan di seluruh negara ni. Sayang, benda yang begitu berguna kepada belia-belia tetapi tidak diselenggara oleh Kementerian Belia dan Sukan. Saya mohon sangat supaya benda-benda ni diberi perhatian, bukan dah sampai daif baru kita nak baik pulih. Rugi pada negara. Baik, yang seterusnya saya juga ingin memohon daripada Kulim Bandar Baru, ingin memohon sebuah mini stadium untuk digunakan terutamanya di daerah Bandar Baru, kerana di kawasan Bandar Baru ni adalah kawasan yang terpencil. Lainlah pada Putrajaya, Bangi apa tu, kita ambil lah dulu mai bi Kulim Bandar Baru. Pada Kulim Bandar Baru ni agak-agak ketinggalan sangat. Ku tak payah tanyalah Padang Serai dah elok juga. Kulim Bandar Baru ni tambahlah Bandar Baru ni daif sangat. Kalau orang kata kawasan hulu lah. Saya mohon bagi sedikit perhatian yang serius untuk Kulim Bandar Baru. Saya juga ingin memohon daripada Kementerian bilangan 030400 program belia dan sukan. Saya dapati banyakkan program-program belia yang ada sekarang ni kebanyakannya berjurus kepada program-program sukan. Di mana agak berkurangan iaitu program-program yang memperkasakan, untuk kita memperkasakan pemimpin-pemimpin belia yang ada. Sekarang kita lihat dulu kalau kita nak cari
belia-belia ataupun persatuan-persatuan belia di dalam daerah terlalu banyak. Contohnya dulu, semasa saya masih belia lagi, adanya belia Pak B, adanya belia MAYC. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kita nak cari belia-belia pertubuhan-pertubuhan belia yang ada di dalam kawasan terlalu kurang. Hingga kan kita nak mencari belia-belianya orang kata untuk memberi anugerah, kita akan mengulang persatuan-persatuan belia yang ada. Jadi apakah tindakan KBS untuk kita menjana balik atau menubuhkan balik persatuan-persatuan belia yang dah pupus dan lesu supaya kita hidupkan balik, sedangkan belia ni adalah satu aset yang amat penting kepada negara. Saya juga ingin memohon daripada KBS iaitu supaya peruntukan kepada majlis belia daerah di seluruh negara diberi balik. Sedangkan dulu semasa zaman saya masih ada peruntukan-peruntukan ini untuk kita memberi peluang kepada belia-belia membuat aktiviti-aktiviti. Tapi sekarang majlis belia daerah sendiri pun dinafikan, bukan saja pembangkang saja dinafikan bentukan, majlis belia daerah sendiri pun dinafikan bentukan. Apa salahnya hingga program peruntukan ini tidak diberi. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini memohon juga menggunakan butiran daripada Jerantut, iaitu memohon mutu cross. Padang golf saya tak maulah, sebab sana orang miskin, tak larang nak beli kayu golf. Jadi saya mohon iaitu mutu cross, sebab di Kulim, di Merak Baru terlalu banyak gelanggang-gelanggang buruh yang dibina sendiri, yang dibuat sendiri tapi tak ikut SOP. Amat bahaya sekali. Jadi orang kata taklah komersial. Jadi saya mohonlah KBS pilihlah sama ada daerah Merak Baru atau daerah Kulim, buatlah satu. Tak mahal kot, no Jerantut. Saya sokong Jerantut, buat juga di Kulim. Ya, kami sama-sama mohon. Jadi masa surat tamat. Tuan Pengerusi, sebelum Puan Pengerusi yang mengambil alih, tadi saya dah diberi 10 minit sebab saya pembahas takhir. Jadi saya mohon bagi balik. Sila gulung. Masa saya. Boleh Pengerusi? Sila gulung. Ya, saya gulung. Baik, saya juga amat terkilan. Saya juga macam Rompin juga tadi, tak tahu nak cari butiran mana, tapi saya nak bercakap juga. Iaitu saya sedih apabila saya masa soalan lisan tadi ada kita berbincang tentang nasib Paralimpik yang mana apabila mereka bersara, mereka tidak ada lagi pendapatan untuk menyara kehidupan mereka. Jadi saya mengambil contoh iaitu salah seorang daripada Paralimpik yang mana sekarang ni dia telah bekerja di pam minyak saja untuk menyara kehidupan. Jadi saya mohon KBS supaya mencari satu kaedah supaya apa saja atlet-atlet kita ni ada pendapatan mereka apabila mereka sudah bersara, terutamanya di usia yang muda. Terima kasih Pengerusi bagi saya laluan sampai 10 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 25 minit. Salam sejahtera saya ucapkan kepada 20 ahli parlimen yang telah berbahas bajet untuk Kementerian Belia dan Sukan. Ini kali pertama saya guna iPad ini, jadi please bear with me kalau mengambil masa yang lebih panjang untuk cari dokumen ya. Okey. Saya terus kepada belanjawan. KBS menyambut baik peruntukan yang rata-ratanya untuk pembangunan belia dan membudayakan masyarakat sihat dan aktif. Ia juga dilihat membolehkan KBS membantu kawasan-kawasan yang memerlukan penambahbaikan dan sedia untuk melaksanakan program di peringkat akar umbi dan peringkat nasional. Sebagai contoh, antaranya peruntukan sebanyak 50 juta untuk penyelenggaraan dan naik taraf fasiliti belia dan sukan, khususnya prasarana daif, Gran Padanan Sukan 50 juta untuk menggalakkan penganjuran sukan berprestasi tinggi dan rakan muda sebanyak 20 juta untuk memperbanyakkan lagi program-program belia melalui 10 gaya hidup.
Selain itu, apa yang mengujakan rakyat terutamanya ibu bapa dan ahli keluarga ialah pelepasan cukai khusus pembelian peralatan dan aktiviti sukan sehingga RM1,000 meliputi yuran latihan sukan, dan ini merupakan game changer paling utama dalam sektor industri sukan untuk tahun depan. Jika dilihat, tiada butiran khusus geran padanan sukan dan peruntukan untuk rakan muda dalam buku bajet bawah peruntukan KBS kerana ia akan mengguna pakai peruntukan di bawah Kementerian Kewangan bawah kod B11. Jumlah sebenar akan ditentu dan disalurkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Komitmen Kerajaan Madani kepada KBS diterjemahkan melalui kelulusan peruntukan mengurus berjumlah RM632.7 juta, peruntukan pembangunan berjumlah RM491.8 juta, menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan tahun depan bagi KBS adalah berjumlah RM1,124,555,600, meningkat sebanyak 7.3% berbanding tahun lepas. Saya masuk untuk menjawab isu Yang Berhormat Taiping. Pelan dan rancangan kementerian secara terperinci pemerkasaan pendidikan politik di kalangan belia yang telah diutarakan oleh YB Taiping. Salah satu inisiatif baru yang telah dilaksanakan melalui program Rakan Muda ialah Rakan Demokrasi. Pelaksanaan program di bawah gaya hidup Rakan Demokrasi ini secara tidak langsung dapat memperkasakan kefahaman dan literasi politik belia seiring dengan tuntutan semasa. iLead yang merupakan agensi di bawah kementerian melaksanakan inisiatif baru ini melalui program Sekolah Rukun Negara. KBS berharap Sekolah Rukun Negara akan menjadi program berskala besar dan bersifat nasional untuk semua lapisan masyarakat khususnya belia dapat mengikuti program ini agar demokrasi yang diamalkan di Malaysia lebih matang dan stabil demi kesejahteraan negara. Untuk Sekolah Rukun Negara mempunyai 12 perkara yang menjadi penekanan KBS dalam silibusnya. Satu adalah falsafah kenegaraan dan demokrasi, keduanya perlembagaan persekutuan, ketiga pilihan raya, 4 parti politik, 5 institusi parlimen, 6 pentadbiran awam, 7 kerajaan tempatan, 8 institusi kehakiman, 9 media dan akses kepada maklumat, 10 masyarakat sivil, 11 seni dan budaya dan 12 kesaksamaan gender. Program ini secara rasminya telah dilancarkan pada 12 Julai di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan KBS mensasarkan seramai 100,000 belia akan menyertai Sekolah Rukun Negara bagi tahun 2023 untuk golongan belia berusia 15 hingga 30 tahun. Dan untuk makluman, sehingga 20 November, terdapat seramai 105,904 peserta yang telah mengikuti Sekolah Rukun Negara, melebihi sasaran yang telah dirancang. Dan selain itu juga, iLead juga melaksanakan pendidikan demokrasi secara dalam talian merangkumi video pendek di akaun media sosial. Sehingga 14 November, video tutorial Rukun Negara menerusi akaun TikTok iLead telah mencapai 5.9 juta tontonan. Dan untuk makluman semua juga, sebelum kita melancarkan program Sekolah Rukun Negara, sesi libat urus bersama wakil-wakil parti politik khasnya pemimpin belia telah pun diterajui oleh Timbalan Menteri sendiri, Yang Berhormat Adam Adli, telah berjumpa dengan semua pemimpin parti politik, satu wakil, satu parti, dan untuk mereka bincangkan silibus ini sebelum dilancarkan, termasuk parti pembangkang. Sekejap ya. Okey. Isu kedua, program Rakan Muda yang telah dibangkitkan oleh YB Taiping. Pelaksanaan program Rakan Muda di Kompleks Rakan Muda Larut. KBS sedang merancang bagi pelaksanaan program Rakan Muda bagi tahun depan melibat peruntukan 20 juta yang dibentangkan dalam pembentangan bajet 2024. Untuk makluman, Rakan Muda akan dilaksanakan di serata negara termasuk kawasan luar bandar yang kurang mendapat tumpuan dan komuniti setempat yang akan dikenal pasti di peringkat akar umbi, termasuk memperkasakan program-program di Kompleks Rakan Muda serta fasiliti di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara. Saya telah memanggil satu taklimat yang akan diedarkan jemputannya kepada semua ahli parlimen, termasuk ahli parlimen pembangkang, untuk mengikuti cara untuk ahli parlimen terlibat bersama dalam
pelaksanaan program Rakan Muda. Rakan Muda merupakan program pengisian masa lapang golongan belia dan kita memerlukan kerjasama semua pihak untuk terlibat bersama dalam penganjuran program Rakan Muda. Dan Rakan Muda ini akan diterajui oleh dua agensi dalam Kementerian Belia dan Sukan, iaitu JBSN dan juga Impact. Kita juga melibatkan NGO-NGO yang mempunyai reputasi yang bagus untuk bersama dalam pelaksanaan program Rakan Muda. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tentang libat urus bersama pemimpin parti politik muda tadi, kita ada terima jemputan bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya dimaklumkan pada saat akhir ditangguhkan dan sehingga ini kami masih menunggu jemputan tersebutlah. Kalau ada jemputan kami bersedia untuk hadir. Saya nak maklum kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya akan minta Yang Berhormat Timbalan Menteri saya untuk segerakan panggilan bersyarat jemputan itu kerana ini adalah neutral dari segi politik. Kita hanya nak memperkasakan golongan belia supaya bila mereka masuk dalam tempat mengundi nanti, mereka tahu bagaimana untuk memilih ahli parlimen dan bagaimana untuk memilih ahli Dewan Negeri. Kerana yang kita lihat ada pengundi yang sudah berusia berpuluh-puluh tahun dan mengundi banyak kali tidak tahu perbezaan antara ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri. Dan silibus ini yang kita akan tekankan supaya mereka tahu maksud undi mereka. Saya nak masuk untuk Yang Berhormat Menteri. Ya. Saya minta maaf. Saya perlu akui perkara ini tidak dibahas. Saya menyambut baik inisiatif yang diambil oleh Menteri dan Kementerian berkenaan pendidikan kepada belia. Tetapi saya juga mohon dipertimbangkan bukan saja setakat memberi pendidikan tentang perbezaan ahli parlimen dan adun. Sejarah juga perlu diberi tekanan kepada belia supaya tiada ada apa-apa tomahan atau kaitan dibuat. Sejarah penting. Belia perlu tahu tentang sejarah. Terima kasih. Saya walaupun nak ajar sejarah tapi saya tak ada bajet untuk mengajar sejarah. Jadi yang itu kita serahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mempunyai bajet yang lebih besar untuk melaksanakan di peringkat sekolah. Yang keduanya adalah YB Pasir Mas tidak ada. Saya akan bagi secara bertulis. Saya nak menjawab YB Machang. YB Machang mengenai allowance atlet. Sekejap ya. Okey. Allowance atlet bagi sukan rugby yang rendah berbanding atlet bola sepak. Pihak MSN telah melaksanakan skim allowance latihan atlet kebangsaan sejak tahun 2006 dan sentiasa membuat penambahbaikan bagi memastikan kebajikan atlet sukan negara terjaga. Skim ini berdasarkan kepada pencapaian prestasi atlet di temasya sukan antarabangsa seperti Sukan C, Asia, Commonwealth dan Olimpik. Lembaga pengurusan MSN baru-baru ini telah meluluskan kajian semula skim allowance latihan atlet kebangsaan dengan memberikan penekanan kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet di dalam program MSN. Pihak MSN sedang meneliti pelaksanaan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PKSO untuk semua atlet di bawah program podium mulai Januari 2024 dan ini merupakan satu langkah game changer untuk atlet kita kerana tidak pernah dilaksanakan untuk menjaga kebajikan atlet di mana atlet negara akan mendapat KWSP dan juga PKSO mulai tahun depan. Bagi allowance latihan atlet sukan rugby, mereka juga akan menikmati kadar allowance latihan berdasarkan skim tersebut berdasarkan prestasi mereka di temasya sukan antarabangsa seperti mana yang dilaksanakan bagi sukan-sukan lain. iPad ni kan? Guna kertas YB, guna kertas. Saya nak guna kertas tapi kita nak paperless kan? Sekejap ya. Tak apa. Hulu Langat tak bahas, jangan tipu. Saya tak dapat masuk. Sekejap. Tak. Okey, sekejap ya. Puan Pengerusi kena bagi 10 minit ni. Tak apa. Okey, isu vape yang telah dibangkitkan oleh YB Machang. Membendung isu vape di stadium dan dalam kalangan belia dan kanak-kanak di Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan telah mengemukakan pandangan kepada Kementerian Kesihatan agar perhatian diberikan ke atas pelaksanaan penguatkuasaan secara menyeluruh dan bukan berbentuk selektif. Ini kerana KBS berpandangan adalah tidak wajar sekiranya pelaksanaan penguatkuasaan diperkasakan ke atas remaja sahaja dan kanak-kanak tanpa mengira kondisi dalam keluarga di mana mereka terdedah dengan ibu bapa atau ahli keluarga yang merokok ataupun vape.
KBS berpendapat produk merokok baru seperti rokok elektronik ataupun vape perlu dikawal selia serta-merta melalui perundangan yang akan dibangunkan. Perkara ini, bagi saya habis dulu. Perkara ini bukan sahaja penting untuk kesihatan dan tahap kecergasan atlet tetapi juga komuniti secara umum. Okey. KBS melalui mesyuarat pasca Kabinet bertarikh 3 November baru-baru ini telah memutuskan untuk semua premis dan fasiliti di bawah jagaan Kementerian Belia dan Sukan menjadi sebagai kawasan larangan merokok dan menghisap vape. Keputusan dibuat antara lain mengambil kira peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 dan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau pindaan 2008 yang menetapkan fasiliti sukan seperti stadium dan kompleks sukan seperti sebagai kawasan larangan merokok. Penggunaan vape di dalam stadium adalah dilarang sama sekali. Vape adalah antara senarai barang-barang yang dilarang dibawa masuk di dalam stadium seperti rokok, pemantik api ataupun mancis, power bank, payung dan pelbagai lagi kerana diklasifikasikan sebagai senjata yang boleh membahayakan penonton. Pasukan petugas kawalan keselamatan dari pihak penganjur acara akan membuat pemeriksaan fizikal kepada para penonton sebelum masuk ke dalam venue acara. Pihak penguatkuasaan KKM juga akan membuat pemantauan dan mengambil tindakan untuk menyaman mana-mana individu yang didapati merokok ataupun menghisap vape di dalam venue acara. Bagi memastikan semua pihak terutamanya penonton acara sentiasa maklum dan mengikuti tata cara untuk memasuki stadium sewaktu acara, pihak penganjur sentiasa membuat hebahan kepada para penonton mengenai barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk seperti memuat naik pemakluman di laman media sosial, meletakkan banting di pintu-pintu masuk stadium dan membuat paparan di scoreboard. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mengesyorkanlah Yang Berhormat Menteri untuk menimbang apa yang telah saya cadangkan tadi, whole of society and government approach untuk kita benar-benar membendung gejala vape ini yang sudah pun melarat di peringkat 6 tahun. Jadi macam mana dulu rakan muda mengambil satu tema dan kempen yang berterusan. Ya. Belia benci dadah, saya kira mungkin KBS juga perlu masukkan elemen belia benci nikotin atau vape. Ya. dalam Saya program. saya setuju dan dalam pelaksanaan Rakan Muda tahun depan kita dapat bajet yang lebih besar. Kita akan pastikan program kesedaran itu berjalan. Setiap kali mereka keluar kita akan mengingatkan mereka. Memang KBS tidak menyokong habit untuk merokok ataupun menggunakan vape. Okay. Untuk isu promosi ILKBS, untuk makluman Yang Berhormat Macang, jumlah pelajar India bagi tahun 2023 yang sedang menjalani pengajian di ILKBS pada ketika ini adalah seramai 426 orang, iaitu hanya 5%, dan seramai 972 orang, 10% pelajar pribumi Sabah dan Sarawak secara sepenuh masa. Peruntukan bagi mengadakan aktiviti promosi tidak hanya menggunakan peruntukan di bawah aktiviti 030800 sahaja, ianya turut menggunakan peruntukan aktiviti 020200 terutamanya di ILKBS. Bagi tahun depan, anggaran bagi aktiviti promosi di bawah kedua-dua aktiviti ini adalah sebanyak 200,000 khusus bagi aktiviti promosi sahaja. Program promosi melalui media sosial digunakan secara meluas yang tidak melibatkan banyak kos peruntukan. Program-program seperti Skill for Life dan Bootcamp juga merupakan sebahagian daripada aktiviti promosi bagi latihan kemahiran di ILKBS. Iklan penawaran juga dibuat melalui 4 saluran radio utama yang menggunakan 4 medium bahasa utama, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. ILKBS juga menjalin kerjasama dengan pihak pejabat pendidikan daerah dan negeri serta sekolah-sekolah di kawasan luar bandar untuk mempromosikan peluang menyambung pengajian di ILKBS. Iklan penawaran dikeluarkan 2 kali setahun dalam bahasa utama iaitu bahasa Malaysia bagi memastikan semua golongan mendapat pemakluman mengenai penawaran tersebut. Selain itu, ILKBS juga giat setiap tahun mengadakan promosi ke sekolah menengah bagi berdekatan dalam daerah ILKBS. Saya telah turun untuk melihat pelajar-pelajar sendiri dan saya lihat dalam perbincangan pengstrukturan semula TVET yang melibatkan 12 kementerian yang dipromosikan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri, maklum balas yang kita terima sekarang adalah banyak kursus TVET terlalu panjang, mengambil masa yang lama. Itu sebab dalam banyak kursus gig ekonomi dan ada banyak lagi option pekerjaan, belia tidak mahu mengikuti kursus yang lama. Itu sebab pembaharuan mesti dilakukan untuk menjadikan TVET kita menarik bagi golongan belia.
Okey. Saya beralih ke Yang Berhormat Tampin. Yang Berhormat Menteri, tadi Ya. saya nak dengar sedikit komen daripada Yang Berhormat Menteri lah tentang sexual harassment. Ya, sebab kita tahu melibatkan atlet dan juga anak muda, pelajar dan golongan lelaki. Jadi apa advocacy role yang KBS boleh buat untuk mengurangkan kes seperti Wahab inilah. Sebab saya tak tengok ni isu politik atau isu sexual harassment melibatkan majikan dan employee. Jadi apakah advokasi yang boleh KBS didik anak-anak muda? Okey, untuk sexual harassment bagi Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan kita adalah dalam pelaksanaan Safe Sport Code. Dalam Safe Sport Code kita ada elemen untuk pastikan bila mereka datang untuk bersenam tiada gangguan seksual. Dan kita juga telah menggaji expert officer, safeguarding officer di Majlis Sukan Negara yang terlibat sama dalam penggubalan akta gangguan seksual, dan kita tahu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menubuhkan tribunal berdasarkan akta tersebut, dan kita hanya menjalankan banyak promosi kesedaran. Semasa kita menganjurkan aktiviti KBS, kita akan letak poster sekarang di merata tempat. Ini adalah kawasan Safe Sport Code untuk pastikan mereka diajar bagaimana untuk melaporkan. Yang paling penting adalah sistem untuk melaporkan aduan tersebut. Okey? Tampin. Tampin tak ada dalam dewan. Tampin tak ada. Saya beralih ke Sungai Petani. Sungai Petani ada. Sungai Petani hadir. Hadir. Sungai Petani membangkitkan isu Parlimen Belia. Kementerian Belia dan Sukan melalui JBSN telah melaksanakan Parlimen Belia Malaysia sejak tahun 2015 yang merupakan satu platform bagi golongan belia untuk menyumbang idea dan pandangan dalam usaha membentuk masa depan negara yang aman. Bagi tahun 2023, seramai 99 orang telah dilantik menjadi PBM. Persidangan PBM mula diperkenalkan pada tahun 2015. Sebanyak 12 siri persidangan telah dianjurkan melibatkan penyertaan seramai 526 orang peserta. Kali ini persidangan PBM berlangsung selama 2 hari, namun begitu KBS terbuka menambah baik bilangan hari persidangan PBM pada masa hadapan. Namun seperti yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat, kita sedang melibatkan perbincangan bersama Speaker Dewan Rakyat kerana KBS berpandangan bahawa program Parlimen Belia lebih sesuai kalau diletak di bawah pentadbiran Dewan Rakyat di sini. Dewan Rakyat mempunyai bajet yang lebih besar dan mempunyai sistem dan ekspertis untuk menjalankan program kesedaran Parlimen Belia, dan perbincangan masih sedang berjalan. Saya percaya semua cadangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat akan diambil kira oleh penganjur program Parlimen Belia nanti. Pemekasaan politik belia, saya percaya tadi saya telah menjawab dalam untuk rukun negara. Maaf. Saya beralih ke Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri, sedikit Sungai Petani. Ya. Tadi saya juga ada membangkitkan mengenai kompleks sukan Kuala Muda yang telah pun dicadangkan oleh Kementerian Belia Sukan sendiri. Mungkin ada update terkini daripada Kementerian. Terima kasih. Untuk semua cadangan untuk infrastruktur, kompleks, stadium dan fasiliti sukan, kita kena bagi secara bertulis kerana terlalu banyak. Setiap kali sidang Dewan akan ada lebih kurang 10-20 cadangan untuk bina stadium, untuk bina kompleks sukan, dan makan duit yang agak besar. Jadi setiap cadangan tersebut sedang dikumpul dan sedang dinilai oleh sektor pembangunan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ya, Putrajaya. Sebelum pergi Alustar, Putrajaya dulu. Lepas Sungai Petani. Thank you. Putrajaya, sekejap. Putrajaya bangkitkan mengenai pewujudan Jabatan Belia dan Sukan Putrajaya. Cadangan menaik taraf Pejabat Belia dan Sukan Putrajaya kepada Jabatan Belia dan Sukan Putrajaya adalah tertakluk kepada kajian menyeluruh fungsi dan peranan jabatan.
dengan mengambil kira kompleksiti, peningkatan tugas serta dasar pembangunan organisasi sedia ada. Pejabat Belia dan Sukan Putrajaya adalah di bawah seliaan sekarang bawah Kuala Lumpur. Kajian penaiktarafan perlu dilaksanakan secara bersekali dengan penstrukturan semula Jabatan Belia dan Sukan Negara tertakluk kepada kajian yang mengambil kira populasi penduduk, populasi belia dan penyediaan kemudahan fasiliti sukan dan belia. Tetapi saya tahu di kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya memang ada banyak aktiviti sukan dan belia dan kemungkinan besar tenaga sedia ada mungkin tak boleh cope. Tetapi saya telah meneliti banyak aduan yang telah diterima dan saya akan fokus untuk Kuala Lumpur dan termasuk Putrajaya bagi tahun depan untuk pastikan kita mempunyai tenaga yang mencukupi untuk membantu facilitate program-program belia dan sukan, ya. Boleh? Mohon Yang Mohd Menteri percepatkan kajian ini kerana jumlah kita tahu penduduk populasi Putrajaya semakin meningkat, tetapi dia masih lagi bawah Kuala Lumpur. Apa-apa nak kena rujuk Kuala Lumpur. Jadi pertukaran yang sampai kat Putrajaya ni jauh lebih kecil daripada keperluan. Terima kasih. Saya akan segerakan kerana saya juga merupakan ahli Parlimen Kuala Lumpur. Saya tahu isu-isu semasa di JBSN Kuala Lumpur, ya. Okey. Untuk program Akar Umbi Malaysia Little League. Pelaksanaan Malaysia Little League 2022 merupakan satu inisiatif yang amat baik dalam pembangunan sukan bola sepak negara ke arah melahirkan masyarakat berbudaya sukan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sporting nation. Pelaksanaan program ini dengan kerjasama KBS dan Kementerian Pendidikan. Bagi tahun 2023 dan 2024, Malaysia Little League tidak diteruskan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Walau bagaimanapun, Kementerian Belia dan Sukan akan meneruskan program pembangunan bola sepak negara atau National Football Development Program NFDP yang bertujuan untuk melatih pemain dari seluruh negara melalui pusat kecemerlangan seperti Akademi Tunas, Pusat Latihan Daerah, Sekolah Sukan Negeri, Sekolah Sukan Malaysia, Akademi Mokhtar Dahari. Program-program pembangunan sukan bola sepak peringkat sekolah akan diteruskan di bawah Kementerian Pendidikan. Untuk NFDP juga, saya akan memanggil round table dialog bersama semua kelab yang terlibat dan mendengar pandangan mereka untuk pastikan apa yang kita belanja untuk NFDP betul-betul akan mendatangkan hasil dan pastikan mereka relevan bagi kelab-kelab yang akan menyerap masuk pemain-pemain belia ini. Kalau saya tambah Yang Mohd Menteri berkaitan My Little League ini, antara asas dilaksanakan My Little League itu kerana ruang di Kementerian Pendidikan melalui kejohanan MSSD dan sebagainya adalah amat terhad. Jadi sebab itu kita laksanakan My Little League ini supaya murid ini ada ruang lain untuk mereka tonjolkan bakat mereka. Jadi kalau ada boleh terus laksanakan peruntukan yang ada boleh dilaksanakan pada tahun ini supaya ada kesinambungan sedikit program My Little League ini. I think kesan dia amat baik kerana apa yang berlaku di Kementerian Pendidikan dia terhad. Habis saja MSSD habis kat situ. Jadi mohon Menteri pertimbangkan. Terima kasih. Okey, saya akan bincang dengan KPM dulu untuk pastikan kita selaraskan. Tapi untuk saya nak fokus untuk review program NFDP. Okey. Untuk program MyTID KPM KBS, program ini merupakan satu jaringan kerjasama antara ini masa saya tak sempat untuk ni untuk talent saya bagi secara bertulis, ya. Saya nak akhirkan ucapan penggulungan saya. Saya tak sempat, yang lain semua saya akan bagi secara bertulis. Tetapi semua program dan yang kita akan laksanakan tahun depan, kita nak berdasarkan data yang melibatkan golongan belia dan juga pentadbir sukan, badan-badan sukan. Jadi saya telah mendengar keluhan ataupun perbahasan yang telah dibawa oleh sesetengah ahli parlimen mengenai isu sekarang yang melibatkan Majlis Olimpik Malaysia dan Pesuruhjaya Sukan. Okey, pagi tadi Pesuruhjaya Sukan telah mengeluarkan kenyataan bahawa rasa kesal terhadap kenyataan-kenyataan susulan yang telah berlaku, yang telah dikeluarkan, dan saya telah meminta KSU untuk mempengerusikan satu perbincangan dalam masa segera untuk memastikan kita selesaikan ini secara aman kerana tidak dapat dinafikan peranan dua-dua badan ini sangat penting. Majlis Olimpik Malaysia cukup penting untuk pembangunan sukan di Malaysia dan Pesuruhjaya Sukan juga memainkan peranan pentadbir untuk Akta Pembangunan Sukan, dan saya perlu wujudkan
satu sistem harmoni dalam ekosistem sukan ini. Dan saya percaya selama setahun ini saya telah melaksanakan yang terbaik untuk mewujudkan ekosistem yang harmoni dalam melibatkan semua pihak berkepentingan dalam membuat keputusan bersama, dan saya tidak mahu salah faham kali ini menjejaskan keharmonian yang telah wujud. Jadi saya bagi jaminan kita akan selesaikan dalam masa paling dekat. Terima kasih kepada semua yang menyokong bajet KBS. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 632,722,100 untuk Kepala B45 Anggaran Perbelanjaan mengurus 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B45 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P45 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2024 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P45 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala Bekalan B46 dan Kepala Pembangunan P46 di bawah Kementerian Sumber Manusia terbuka untuk dibahas. Senarai pembahas adalah seperti berikut: YB Ipoh Barat, YB Pengkalan Cepa, YB Parit Sulong, YB Pendang, YB Pasir Gudang, YB Kubang Kerian, YB Keningau, YB Padang Besar, YB Klang, YB Padang Terap, YB Tenggara, YB Kubang Pasu, YB Kotak Melaka, YB Temeloh, YB Bakri, YB Sabak Bernam, YB Kuala Kedah dan YB Arau. Saya jemput Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih Puan Pengerusi. Puan Pengerusi, saya merujuk kepada 03000 Pengurusan Pemburuan Negara, 0300500 Mahkamah Perusahaan, 0400500 Majlis Perunding Gaji Negara dan berkaitannya. Puan Pengerusi, pada kebelakangan ini kita dengar ada kes di mana pekerja asing yang datang ke negara ini secara sah tetapi tidak ada kerja. Dan ini bukan adalah satu atau dua pekerja, nampaknya ratusan ribu. Saya difahamkan lebih kurang 250,000 ke atas. Pada masa yang sama, kita semua tahu di Malaysia sekarang ada sekurang-kurangnya di antara 2.5 juta ke 3.5 juta pekerja asing yang tidak dari segi undang-undang, is illegal workers. Dan maka ini yang sah tetapi telah datang tidak ada kerja. Kenapa dan macam manakah Kementerian Sumber Manusia terlibat dalam perkara ini, dan apakah usaha yang telah dibuat untuk mengelak perkara ini dan menyiasat dan mengambil tindakan supaya pihak-pihak yang terlibat dapat dibawa ke mahkamah. Satu di antara komplain-komplain dari majikan adalah di mana majikan yang tulus dan benar tidak layak untuk membawa pekerja, tetapi ejen-ejen atau yang berkomplot dengan beberapa orang, mereka dibenarkan membawa pekerja. Dan how much it translates? Berapa wang yang terlibat? Puan Pengerusi, saya pernah tahu hal ini. It involves billions of ringgit. We are not talking about 100 juta, 200 juta, berbilion-bilion. Mereka ambil wang dari pekerja asing, mereka datang sini ambil wang dari majikan. Kita faham. Tetapi macam mana perkara ini yang diketahui, kita tahu modus operandi mereka. Adakah ini kali pertamanya? Bukan. Pada tahun 90-an, perkara yang sama, di mana ribu-ribu, ratusan pekerja dari Bangladesh datang dan tidak ada kerja. Mereka duduk di bawah, duduk di mana?
di bawah bridge, di bawah di luar sana memohon sedekah dan sebagainya. In the World Bank's report, perkara ini ada. Jadi kenapa perkara ini boleh terjadi dan apakah tindakan yang telah diambil dan bolehkah kementerian mengesahkan berapa ratusan ribu yang terlibat dan adakah juga ramai di antara pekerja-pekerja yang bawah ini sekarang terlibat dalam pekerjaan paksa, forced labor. Ini menjadi masalah yang besar di negara ini. Ini bukan baru. Oleh sebab forced labor, kita turun dari tier system trafficking in persons report system, di mana dari second lower ke third tier, sekarang kita balik ke second lower dan kita ada masalah yang sama. Dan kita perlu ambil tindakan yang tegas untuk mengelak perkara sedemikian. Dan juga dalam trafficking in person. Ini menjadi satu perkara yang luar biasa. Ini adalah yang baru. Dulu tidak ada banyak sedemikian, sekarang berlarutan. Dan saya difahamkan ramai di antara pekerja juga terlibat dalam perkara ini. Dan juga yang Berhormat Menteri, 3 sektor yang dikatakan dibenarkan membawa pekerja-pekerja tekstil dan sedemikian ya, kedai mas. Tetapi saya dapat banyak komplain dari majikan-majikan mengatakan walaupun kebenaran telah diberi, tetapi mereka tidak dapat datang kerana beberapa kesulitan yang dibuat oleh kementerian. Kerana penyiasatan dari pekerja-pekerja yang patut tidak datang ke negara ini, maka mereka diheret dalam perkara yang sama. Jadi soalan saya adalah, bilakah kebenaran akan diberi dan berapakah yang telah diberi dan berapakah telah sampai ke negara ini. Dan lagi satu adalah di mana cross necklace. Ini perkara di mana pekerja memakai hal-hal berkaitan dengan agama, di mana mereka dibuang kerja baru-baru ini. Dan apakah tindakan yang telah diambil oleh kementerian? Kerana saya lagi ingat ada specific provision dalam Employment Act untuk tindakan diambil. Tindakan telah diambil atau tidak, ada tindakan segera. Kalau tidak diambil, patut diambil. Yang saya khawatir yang Puan Pengerusi adalah ini. Ini permulaan. Religious and racial issue menjadi satu masalah yang besar kalau tindakan segera yang tidak diambil. Saya khawatir esok hari kalau seseorang memakai ada abu putih di dahi, that is ash on the head, itu mungkin menjadi satu masalah kepada beberapa majikan dan mereka akan dibuang kerja. Apakah pendirian kerajaan kementerian dalam hal ini? Kerana kita mahu ingat, apakah itu abu putih di dahi? Dengan definisi dia, sacred white ash that acts as a reminder of the temporary nature of the material world. Ini mustahak. Dan bukan itu saja. Esok hari mungkin cultural kita memakai sari atau dan sedemikian atau mana-mana bangsa di negara ini. Itu sebab dalam akta pekerja spesifik ada section di sana di mana tindakan boleh diambil. Macam section 60K di mana spesifik juga. Dulu Kementerian Dalam Negeri tidak setuju kepada perkara tersebut. Kita membawa 60K di antara ini supaya kalau ada pekerja asing datang, dia patut register dengan kementerian. Dan setakat ini berapakah pekerja asing yang telah register? Lagi satu perkara adalah Mahkamah Perusahaan. Datuk Yang Dipertua. Sila Gulong. Ya, saya difahamkan ada beberapa hakim, saya telah berbincang dengan menteri, ada beberapa hakim di mana kontrak mereka akan luput. Saya telah beritahu semasa kita di kerajaan dulu bahawa sebelum luput, 3 bulan sebelum itu patut memberitahu kepada hakim-hakim tersebut bahawa mereka telah boleh menyambung kerja mereka. Kenapa ini perlu dibuat? Security of Employment. Mereka membuat keputusan
kes-kes security employment, tetapi kepada mereka sendiri tidak ada. There must be rationality. Adakah ini yang baru? Bila kita rajui kerajaan 2018, there was no issue. Asalkan dia ada, kalau ada isu medical dia atau awards dia, ada ke backlog, maka dia mungkin tidak dibaharui. Selain dari itu, saya difahamkan ada beberapa hakim yang berhormat, saya ada bagi tahu nama-nama mereka. Awards mereka, too many awards they were given, so many judgments, so many orders, lebih dari satu yang hakim-hakim yang boleh buat. Speedy Gonzales judges, kenapa melambat-lambatkan perkara tersebut? Saya harap tindakan diambil dan diberi pengumuman. Gaji minima juga menjadi satu masalah. Minimum wage, kita rasa ada gaji perunding negara di mana mesti sure dibuat supaya tindakan diambil. Saya difahamkan Puan Pengerusi, third world countries next year salary going to be increased by 10%. Macam mana dengan kita? Itu soalan yang berhormat boleh jawab. Tibet jangan lupa, the most important lively activity untuk negara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya jemput Yang Berhormat Pengkalan Cepa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pengerusi. Saya terus kepada butiran 030000 pengurusan pemburuhan negara. Saya ingin menyentuh berkaitan kebajikan pekerja ekonomi gig. Sebagaimana yang kerajaan melindungi kebajikan pekerja-pekerja ekonomi gig ini, sejauh mana mereka dilindungi. Ini kerana sektor ini semakin hari semakin mendapat permintaan yang tinggi. Dalam memenuhi permintaan revolusi industri keempat, masyarakat dalam negara kini lebih mesra dengan gadget dan berasimilasi dengan teknologi. Aplikasi seperti Foodpanda, Shopee antara platform yang tidak asing. Bukan sekadar membeli barang secara atas talian. Kini pengguna boleh memesan makanan dan sebagainya. Pertumbuhan ini memberi kesan yang positif kepada peniaga, terutama peniaga tempatan. Selain itu juga ia memudahkan pengguna untuk mendapatkan sesuatu barang yang diingini. Kesannya ia juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada penghantar-penghantar makanan, barangan terutamanya yang menaiki motosikal dan sebagainya. Apa yang menjadi kebimbangan adalah soal kebajikan dan keselamatan mereka sewaktu melaksanakan kerja-kerja menghantar barangan dan juga makanan ini. Apakah inisiatif kerajaan bagi menggalakkan lebih banyak pekerja ekonomi gig untuk mendaftar program dana padanan caruman ekonomi di bawah Perkeso yang diperkenalkan oleh Kementerian pada tahun 2020. Caruman ini sangat penting bagi memastikan mereka mendapat faedah perubatan sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Tuan Pengerusi, seterusnya saya ingin menyentuh tentang butiran 020000 pembangunan modal insan. Menurut kajian KRI, peratusan graduan TVET untuk mendapat pekerjaan jauh lebih baik daripada yang lain-lain. Ini menunjukkan TVET mempunyai high value dalam sektor pekerjaan. Namun begitu, dari sudut peratusan lepasan sekolah yang berminat memasuki TVET masih dalam paras yang sangat rendah. Soalan saya, apakah inisiatif kementerian bagi memastikan peningkatan lebih banyak pendaftaran TVET bagi pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah ini? Dan apakah kerajaan akan melaksanakan job matching yang berpadanan dengan sijil yang ditawarkan oleh TVET dengan industri tertentu bagi meningkatkan keyakinan rakyat tempatan untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah teknik ataupun sekolah vokasional? Tuan Pengerusi, butiran 040500 Majlis Perundangan Gaji Negara. Malaysia telah pun melahirkan banyak pakar-pakar dalam bidang tertentu, terutamanya dalam bidang sains dan matematik. Malangnya, negara kita masih lagi menghadapi masalah brain drain. Dengan izin, berita Astro Awani pada 29 Disember yang lalu
mendedahkan negara kehilangan 500,000 pakar yang mahir. Dan menurut Presiden dan Ketua Eksekutif EMIR Research, Datuk Rais Husin Muhammad Arif, antara faktor brain drain dalam negara adalah kualiti hidup yang lemah. Kos sara hidup terus meningkat tetapi tangga gaji masih lagi kekal pada tahap yang sama. Ironinya negara kita berjaya melahirkan banyak tenaga pakar berpelbagai bidang, namun kemahiran mereka tidak dihargai dan ini menyebabkan tenaga pakar ini berhijrah ke negara luar. Kemudian negara kita import buruh yang bergaji murah. Jadi apakah dasar yang dirangka oleh kerajaan semasa ini bagi mengatasi masalah brain drain dalam negara? Sudah sampai masanya kerajaan mengkaji semula tangga gaji yang ditawarkan kepada tenaga pakar tempatan. Jadi migrasi tenaga mahir akan memberi kesan yang sangat negatif kepada sesebuah negara. Antaranya negara berhadapan dengan kekurangan ketersediaan tenaga mahir di negara asal, pergantungan tenaga mahir asing, masalah imbangan pembayaran dan juga pengaliran mata wang. Jadi itu saja daripada saya, Tuan Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Penggalan Cepa. Saya jemput Yang Berhormat Parik Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Saya terus ke butiran 02 4x0 pembangunan modal insan. Sejajar dengan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat, penting untuk kerajaan hari ini mengekalkan momentum membangunkan modal insan berkemahiran, khususnya bagi memastikan pembangunan modal insan berterusan di negara ini di samping kemampanan ekonomi dan kedudukan fiskal negara. Soalan saya pada kementerian adalah sebab saya merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara menunjukkan bahawa 35.14% lepasan SPM 2020 dan 48.74% peperiksaan 2021 itu tidak melanjutkan pelajaran. Jika trend ini terus begini, negara kita berisiko tinggi untuk kekurangan tenaga mahir dalam sektor pekerjaan di negara kita. Jadi apakah perancangan pihak kerajaan? Adakah kerajaan mempunyai langkah menyeluruh rentas kementerian bagi membangunkan modal insan yang berkemahiran dan berpendidikan tinggi bagi memenuhi pasaran profesional dan berkemahiran tinggi di negara kita? Soalan seterusnya adalah pada tahun lepas, kementerian ada mensasarkan akan mewujudkan 300,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk golongan belia bagi tahun 2025. Soalannya adalah apakah perancangan yang dilaksanakan oleh kementerian dalam usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Kementerian juga ada menyasarkan 89% graduan TVET akan mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan. Berapakah peratusan sebenar graduan TVET yang dapat pekerjaan selepas 6 bulan tamat pengajian bagi tahun 2021 dan 2022? Apakah langkah yang telah diambil bagi mencapai sasaran 89% graduan TVET mendapat penempatan bagi tahun 2024? Seterusnya butiran 040500 Majlis Perundingan Gaji Negara. Adalah penting bagi negara untuk memastikan rakyat mendapat gaji yang setimpal dengan keadaan kos sara hidup pada hari ini. Untuk itu, Majlis Perundingan Gaji Negara ini penting untuk memastikan situasi ini insya-Allah akan berlaku. Soalan saya pada kementerian adalah, sebelum ni KSM menerusi Majlis Perundingan Gaji Negara, dia menyatakan bahawa mereka akan melaksanakan kajian semula perintah gaji minimum yang dijangka akan selesai pada hujung Disember ini. Bolehkah kerajaan menyatakan antara cadangan yang akan diambil kira dalam rangka kajian ini? Dan sebelum ini MPGN juga dia menyatakan bahawa mereka masih berunding dengan pihak industri dalam usaha meningkatkan gaji minimum pekerja lulusan latihan kemahiran teknikal dan vokasional ataupun TVET. Minta supaya kementerian kongsikan status rundingan yang akhirnya akan memastikan graduan dan pelatih TVET di negara ini boleh mendapat gaji yang setimpal dengan kelulusan mereka, seperti seruan kerajaan yang menyeru majikan
at least boleh memberi minimum gaji 3,000 sebulan. Seterusnya kebutiran 09-300 Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan. Seiring dengan perkembangan terkini IR 4.0, negara tidak hanya perlu melahirkan pekerja berkemahiran tetapi juga tenaga pengajar bertaraf dunia yang berkemampuan dan kompeten. Adakah kerajaan komited menyediakan bahan dan teknologi terkini di pusat ini untuk memastikan tenaga pengajar mendapat pendedahan kepada teknologi yang terkini? Dan yang terakhir adalah butiran 09-300 Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan. Pada tahun ini sebagai sambungan. Pada tahun 2021 saya nak tanya pada pihak kementerian berapa banyakkah tenaga pengajar mahir yang telah dikeluarkan daripada pusat ini yang kembali berkhidmat dalam pusat latihan kemahiran di bawah kementerian, agensi dan juga GLC. Sebab pusat ini kita dimaklumkan tidak menyediakan peluang pekerjaan tapi hanya peluang berkemahiran. Jadi adakah kementerian mempunyai plan agar trainer yang dihasilkan di bawah pusat ini akan diberi bantuan dan galakkan supaya mereka mampu melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang akan menyumbang kepada negara. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Pengerusi, 04-700 program latihan kemahiran ini, sebelum ini kerajaan ada menyatakan 180 juta diperuntukkan untuk dana latihan TVET untuk menyediakan pinjaman pendidikan pada 12,000 pelatih yang mengikuti program persijilan kemahiran. Adakah pihak kementerian mempunyai hala tuju dan kumpulan sasar yang jelas untuk peruntukan ini disalurkan? Adakah ada peruntukan khusus untuk pelatih TVET pada golongan wanita dan bumi putra? Dan EdTech, untuk EdTech pula bolehkah kementerian menyatakan bagaimanakah EdTech ini akan sentiasa mengemas kini modul mereka agar seiring dengan teknologi kemahiran yang berkembang pantas hari ini dan sesuai dengan keadaan keuangan negara semasa. Terima kasih, Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Saya jemput Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Saya untuk menyentuh B46 di mana yang diberikan untuk saya berbahas peringkat jawatankuasa Kementerian Sumber Manusia pada hari ini. B46 03000 ataupun 030,000 pengurusan pemburuan negara bagi tahun 2024, KSM mendapat peruntukan sebanyak 301.7 juta berbanding RM 291.4 juta bagi 2023. Adakah ia mencukupi bagi menjustifikasikan tanggungjawab di bawah pengurusan pemburuan negara seperti yang kita telah rancangkan? Persoalannya, apakah perancangan baru kementerian bagi memastikan sasaran 15% pekerja asing atau lebih rendah di Malaysia ini berbanding keseluruhan tenaga kerja? Ia adalah untuk memastikan pematuhan dengan mengambil kira pelan kelonggaran penggajian pekerja asing yang sedia ada, di mana dilaporkan terdapat kira-kira 2.7 juta pekerja asing di Malaysia. Satu jumlah melebihi unjuran yang ditetapkan. Jadi apa perancangan KSM untuk nak mengurangkan tenaga kerja asing yang telah kita rangkakan untuk kita kurangkan yang ada sekarang 2.7 juta. Dalam isu yang sama, apakah penambahbaikan dari segi mekanisme pemantauan setiap agensi kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan pematuhan pelan terbabit? Siapa yang memantaunya di sini? Dan apakah tindakan susulan yang diambil setelah pemantauan ini dibuat dan kita mendapat kesan-kesan daripada pemantauan ini? Apakah tindakan yang diambil bagi membantu pekerja tempatan yang diberhentikan serta digantikan dengan pekerja asing? Dan saya dapati ada juga pekerja nursing yang diumumkan oleh menteri untuk dibawa masuk ke bekerja di negara kita pada satu ketika dulu. Sedangkan kita mempunyai lambakan jururawat terlatih yang ada dalam negara kita yang kita sehingga digunakan oleh negara luar seperti di Arab Saudi, Qatar dan juga di Dubai. Jadi kita penuhkan dulu. Ini yang saya nak dapat jawapan daripada Kementerian Sumber Manusia. Jadi apakah tindakan yang diambil terhadap majikan yang didapati tidak
mematuhi undang-undang penggajian pekerja asing yang ditetapkan. Juga saya membangkitkan persoalan ini. Macam sekarang penggajian kita meletak minimum 1,500. Ada juga majikan-majikan yang tidak melaksanakan ini. Seterusnya, apakah bentuk intervensi kementerian dalam usaha memastikan kebajikan golongan pekerja terjamin, merangkumi aspek kesihatan, kebersihan serta keselamatan tempat tinggal pekerja. Seperti mana yang kita ada di bawah Kementerian Sumber Manusia, ada DOS, satu jabatan yang mengawal setakat ini berapa peratus, berapa banyak yang telah dikenal pasti majikan-majikan yang tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan di bawah DOS ini. Ini kerana terdapat laporan yang menyatakan hanya sekitar 50% majikan di seluruh Semenanjung mematuhi atas standard minimum perumahan, penginapan dan juga pekerja dan kemudahan pekerjaan 1990 pindaan 2019 Akta 446. Akhir bagi putaran ini, berapakah bilangan kes melibatkan majikan yang didapati mengabaikan pekerja asing termasuk isu tidak membayar gaji pembantu rumah selama bertahun-tahun? Apakah tindakan Jabatan Tenaga Kerja bagi menangani masalah ini? Untuk butiran B46 030-100 iaitu bersangkutan dengan tenaga kerja, dalam butiran ini saya ingin mendapatkan kepastian berkenaan pihak kementerian berhubung ketersediaan syarikat delivery hero iaitu pemilik Foodpanda untuk menjual sebahagian perniagaan mereka di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Susulan itu, operasi Foodpanda di Malaysia turut melaporkan mungkin akan dijual pada awal bulan Disember depan ini. Apakah implikasinya terhadap para pekerja P-hailing dan juga pekerja gig yang sedia ada? Seterusnya, saya ingin membangkitkan hal berkaitan TVET. Soalnya, sejauh manakah perancangan kementerian untuk mengiktiraf Sijil Kemahiran Malaysia SKM agar ia taraf Sijil Pelajaran Malaysia? Dalam usaha ini, saya ingat untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET. Apakah perkembangan terkini pembangunan pengkalan data sistem TVET yang bersepadu merentas kementerian untuk butiran B46? Mungkin sikit cepat, saya tak ada masa. Ada 20 minit lagi. Mohon pandangan pendang bagaimana kementerian melihat ketidakseragaman pendekatan TVET kita ini. Sekarang dah 12 kementerian yang melaksanakan TVET dan ada yang dalam keadaan in silo, maknanya bersendirian. Jadi apakah pendang setuju bahawa KSM menarujui modal insan untuk TVET ini untuk memayungi ke semua latihan-latihan TVET di kementerian-kementerian lain juga? Terima kasih. Masuk dalam persoalan yang dibangkitkan dalam dalam ucapan saya ini, saya minta sikit yang ya okey. Saya gulung. Majlis Perundingan Negara 0400500. Sejauh manakah Majlis Perundingan Gaji Negara menangani isu kerja kontrak termasuk tunggakan gaji pekerja pembersihan dan kawalan keselamatan di sekolah-sekolah? Seterusnya, penyelarasan gaji minimum pekerja yang sedia ada serta dasar gaji progresif yang akan dibentangkan kelak. Apakah kaedah ataupun pelaksanaan dasar bagi melaksanakan dasar tersebut? Sikit lagi, hal ehwal kesatuan sekerja. Kita melihat kesatuan sekerja mendapat peruntukan 9.9 juta berbanding dengan 8.6 juta 2023. Berdasarkan sesi libat urus yang telah diadakan oleh pihak kementerian dengan wakil kesatuan sekerja, NGO dan pihak-pihak berkepentingan susulan RUU kesatuan sekerja baru-baru ini, berapakah jumlah peningkatan jumlah kesatuan sekerja, berapakah peratusan pekerja terkini yang menjadi ahli kesatuan untuk sektor awam dan juga sektor swasta? Last sekali, saya nak sentuh berkenaan dengan izin kolektif agreement. CA juga berkurangan sampai membebankan pekerja. Minta perhatian dan juga penjelasan daripada pihak YB Menteri. CA ini di antara majikan dengan kesatuan sekerja. Jadi saya nak dapat penjelasan berkenaan dengan kolektif agreement yang terbaru ini, yang mana kita dapati banyak dilaporkan membebankan para pekerja. Tidak adilkah kepada majikan yang mendapat keuntungan selama ini? Jadi penyelenggaraan peralatan, apakah rasional? Last sekali, apakah rasional butiran 0404400 ini tidak mendapat sebarang peruntukan bagi tahun 2024 berbanding dengan peruntukan sebanyak 15 juta bagi tahun 2023? Apakah perbelanjaan kali ini disalurkan kepada program lain atau kementerian ada pendekatan lain dalam menjalankan penyelenggaraan di semua institut kemahiran? Mohon penjelasan yang berhormat Menteri berkenaan dengan penyelenggaraan peralatan, latihan dan bangunan institut kemahiran. Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Puan Pengerusi.
Saya ingin membahaskan butiran 030000 kepala B46 yang bertajuk Pengurusan Perburuhan Negara. Dan nampak pada buku belanjawan ini peruntukan anggaran 2024 meningkat agak banyak juga, iaitu lebih 301 juta keseluruhannya lah. Yang kedua, saya melihat bahawa Kementerian Sumber Manusia dan Yang Berhormat Menteri, saya nampak telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu pekerja-pekerja. Saya datang daripada kawasan kaum pekerja Parlimen Pasir Gudang, yang ramai kaum pekerja. Jadi menteri dan kementerian cuba melaksanakan sebaik mungkin. Saya nampak gaji minima, kebajikan pekerja, soal perkhidmatan SOKSO yang semakin baik, begitu juga tentang mahkamah perusahaan dan juga Tibet. Tapi saya ingin menambah juga dalam masa yang singkat ini, iaitu satu perkara yang berkaitan dengan masalah yang melibatkan pekerja-pekerja asing yang datang ke Malaysia secara sah ni. Saya merujuk kepada laporan jurnalisme secara investigatif, khususnya daripada portal Malaysia Kini, iaitu umpamanya pada bulan 7 April yang lalu, seorang rakyat Nepal berumur 47 tahun bernama Rinji Rai. Dia datang dari Nepal ke Kuala Lumpur untuk tujuan menyelesaikan masalah visa pekerja-pekerja import pekerja-pekerja dari Nepal ke Malaysia. Tetapi 3 hari sampai ke Kuala Lumpur, beliau ditemui mati di hostel, di asrama pekerja-pekerja di Nilai, Negeri Sembilan. Jadi saya haraplah, iaitu Yang Berhormat Menteri, supaya benarlah kes ini melibatkan siasatan polis, tapi saya percaya daripada bacaan saya laporan-laporan itu macam ada yang tak kena lah. Iaitu ini kita perlu jaga imej negara kita. Malaysia sebuah negara yang berdasarkan rule of law, hukum. Kita tak maulah berlaku di Malaysia ini amalan perhambaan yang moden, iaitu berlaku forced labour, buruh paksa. Rakyat asing yang datang secara sah ini, ramai datang sampai sini, kerja yang dijanjikan tak ada. Mereka ditipu. Jadi menteri mungkin boleh memberi penerangan apa yang dipanggil ini kota ni, sistem kota, dan ada wujudnya kontrak yang melibatkan agensi. Kontrak ni yang fake, yang tipu. Datang sini kerja tak ada. Sedangkan rakyat Nepal tu bukanlah daripada orang senang, kan ya? Artinya dia ditipu oleh agensi swasta yang mengaut keuntungan daripada kesusahan rakyat ini. Malaysia menghormati pekerja-pekerja asing. Sangat kita perlukan. Makna kita perlu mengakui peranan pekerja asing ini dalam sektor perladangan kita, dalam sektor perkhidmatan atau servis, dan juga dalam sektor perindustrian. Jadi adalah tanggungjawab kita, artinya yang menghormati hak asasi manusia, hak pekerja. Bukan saja hak pekerja rakyat kita, tapi rakyat asing. Mereka juga manusia. Jadi kita tidak mahu kartel sedikit-sedikit ini yang menjalankan operasi yang jenayah ini. Underground ini, sesuka hati mereka. Jadi saya percaya pihak Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri serta agensi-agensi keselamatan
ambillah iktibar untuk jaga nama baik kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Kerian. Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya merujuk kepada butiran 020200 iaitu pembangunan kemahiran dan pengiktirafan. Pertamanya saya ucap tahniah dan atas komitmen kerajaan untuk memberikan peruntukan sebanyak 17 juta bagi melaksanakan program tahfiz pendidikan atau latihan teknikal dan vocational TVET melalui tahfiz TVET. Program ini diyakini mampu membuka peluang kepada pelajar tahfiz untuk pelbagai kemahiran dalam jangka masa yang sama meneruskan pengajian hafazan. Ia juga merupakan peningkatan jumlah tenaga mahir negara dalam bidang teknikal seiring dengan kehendak industri tanpa meminggirkan aspek-aspek bangunan spiritual. Namun perancangan TVET tahfiz ini mungkin masih tidak difahami sebagaimana proses pelaksanaannya. Justru itu saya mohon pihak kementerian menjelaskan proses tersebut dan bagaimana pemegang taruh dapat menyumbang untuk turut sama menjayakan program ini. Kerajaan telah memsasarkan peratusan lepasan sekolah menengah sekolah masuk ke aliran TVET pada belanjawan 2024 sebanyak 18%. Sasaran ini adalah sama seperti sasaran yang dibuat pada tahun 2022 yang lalu. Persoalannya mengapakah sasaran ini tidak meningkat dalam usaha negara untuk mencapai sasaran 35% jumlah tenaga mahir negara menjelang 2030. Selain itu, pada laporan media pada 27 Jun 2023, kerajaan berserak untuk meningkatkan sijil kemahiran Malaysia SKM supaya setara dengan SPM bagi meningkatkan kadar kebolehpasaran pemegang sijil TVET. Persoalannya, bilakah pengiktirafan ini akan dikuatkuasakan dan apakah cabaran kerajaan untuk melaksanakan inisiatif ini? Seterusnya, butiran 030000 pengurusan pemburuhan negara. Puan Pengerusi, menurut Kementerian Dalam Negeri, seramai 1,120 pekerja asing terkandas dan tidak mendapat pekerjaan meskipun telah berada di Malaysia melebihi tempoh 30 hari sehingga mendapat liputan media antarabangsa. Tadi Pasir Gudang bangkitkan isu ada seorang pekerja Nepal. Ini 1,120 orang pekerja yang masuk melalui program yang telah disusun oleh pihak kerajaan sendiri, iaitu di bawah masuk mesti pelan kelonggaran penggajian pekerja asing. Mereka ini kebanyakan daripada Bangladesh dan Nepal dan terpaksa berhutang untuk bayar bagi kemasukan dengan pihak-pihak tempatan dia. Isu sebegini boleh menyebabkan pekerja asing diugut untuk segera membayar hutang dan kemungkinan terdedah menjadi buruh paksa. Ini adalah perkara yang serius dan boleh menjaskan nama baik negara di peringkat antarabangsa. Saya merasakan tindakan tegas dan kolektif mesti diambil oleh kedua kementerian, sama ada Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri bagi mengatasi perkara ini terus berlaku. Justru apakah status 1,120 pekerja asing terkandas sekarang? Apakah langkah pencegahan yang telah diambil untuk memastikan isu ini tidak berulang pada masa hadapan? Bagi butiran 030200 keselamatan dan kesihatan pekerja, insiden kemalangan di premis pendidikan dan pusat asuhan kanak-kanak berdaftar maupun tidak berdaftar suatu perkara yang harus diberi perhatian. Mengikut data daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sebanyak 2,665 premis di seluruh negara tidak mempunyai sijil perakuan bomba atau FC yang diperuntukkan mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988 yakni Akta 341 Pindaan 2020. Adalah mudah untuk kita meletakkan kesalahan atau menyaman pemilik premis sekiranya berlaku insiden kebakaran ataupun kemalangan. Namun apa yang harus menjadi obligasi kementerian adalah bagaimana kaedah memupuk kesedaran dan menjadi pemudah cara kepada premis-premis ini untuk memenuhi piawaian yang selamat untuk diduduki. Saya fikir bahawa kaedah pemudah cara ini adalah kaedah yang paling baik. Berarti kita tidak force, kita tidak paksa mereka mengikut peraturan saja, tapi beri jalan keluar bagi masalah mereka hadapi. Dalam butiran yang sama juga saya ingin mendapat penjelasan apakah strategi kerajaan untuk mengurang risiko daripada berlakunya kes-kes kecederaan pekerja. Kerana terdapat peningkatan kes hampir 59% kes kecederaan pekerja sebelum ini dan ia sangat membimbangkan. Sehingga Mei 2023, 3 sektor iaitu penghilangan, pertanian dan perkhidmatan perniagaan telah menyumbang 84% daripada jumlah keseluruhan kemalangan. Justru saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk meluaskan mekanisme terutama dalam sektor-sektor ini bagi mencegah peningkatan kejadian kemalangan terus meningkat.
Akhirnya butiran 2020-100 pembangunan tenaga manusia di bawah fungsi peningkatan taraf kemahiran pekerja sedia ada dan sektor perindustrian, Talent Corp dilaporkan hanya membawa pulang 4,258 rakyat Malaysia melalui Returning Export Program atau REP sejak tahun 2011. Itu sekitar 0.2% saja daripada jumlah keseluruhan rakyat Malaysia yang berhijrah ke negara lain. Dan jika diperincikan, majoriti REP ini ialah daripada bidang minyak, gas, tenaga serta perkhidmatan keuangan, di mana kebanyakannya pulang daripada Singapura dan China. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat memberikan tumpuan lebih untuk menarik tenaga di bidang kepakaran, sektor infrastruktur dan tenaga untuk pulang. Soalan saya, apakah inisiatif dan insentif strategik terkini yang dapat diambil untuk menggalakkan permohonan REP bagi mengatasi permasalahan brain drain dalam negara? Berapakah jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk program ini dan bagi meningkatkan knowledge transfer, bagi meningkatkan kapasiti tenaga mahir dalam negara? Akhir sekali saya ingin dapat penjelasan. Kita akui bahawa putiran 03.0000 pengurusan pemburuhan negara, warga asing kita dapati yang masuk sebagai buruh atau pekerja, sebahagian telah pun menguasai perniagaan tempatan. Dan kalau kita pergi kawasan Pasar Borong sebagai contoh, ya, soalannya pekerja asing menguasai market kita, dan demikian juga kedai-kedai yang dibuat yang dibina oleh mereka. Seolah negara kita tak ada kawalan terhadap kemasukan pekerja asing, kemudian beralih kepada sektor lain dan menguasai perniagaan dalam negara kita. Saya mohon perkara ini dapat diberi perhatian serius supaya ia tidak menjadi polemik pada masa depan. Pak Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Kerian. Yang Berhormat Keningau tarik diri, jadi saya jemput Yang Berhormat Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada Puan Pengerusi yang memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berbahas pada peringkat jawatankuasa bagi perkara B46 Kementerian Sumber Manusia. Pertamanya, suka saya merujuk kepada butiran 03.00 tenaga kerja. Melihat kepada sektor 3D atau Dirty, Dangerous, Difficult dengan izin, kotor, bahaya dan sukar, rakyat tempatan kurang berminat di sektor berkenaan kerana gaji yang rendah dan dianggap sebagai pekerjaan kelas kedua. Jadi majikan terpaksa mengambil pekerja asing. Jumlah pekerja asing yang di Malaysia yang direkodkan pada 2022 adalah hampir 1.5 juta orang. Pengurangan pekerja asing mampu meminimumkan aliran keluar wang negara untuk jangka masa panjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik. Adakah terdapat sebarang kajian kebolehsanaan terhadap cadangan untuk memurnikan sektor 3D kepada rakyat tempatan yang sering menjadi tumpuan lambakan pekerja warga asing? Misalnya, pemaskasaan sektor 3D dengan meningkatkan tahap keselamatan, kebersihan dan penggunaan teknologi dalam sektor perdagangan. Apakah Kementerian bercadang mempergiatkan penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 atau AR 4.0 yang menawarkan potensi besar untuk mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing dalam sektor 3D? Keduanya, butiran 030200 keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Peningkatan 1.84 juta bagi peruntukan 2024 harus diberikan penekanan yang sewajarnya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, mengikut jawapan bertulis sebelum ini, penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 telah diwatakan pada 16 Mac 2022. Walaupun demikian, tarikh kuatkuasa akta ini dalam proses untuk diwatakan dan dijangka akan bermula 2024, merupakan suatu tempoh masa yang agak kritikal. Adakah kementerian telah merangka program yang sewajarnya bagi memastikan akta ini mampu dikuatkuasakan? Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP sebagai agensi yang bertanggungjawab sewajarnya melihat kepada pertambahan penguatkuasa. Bilangan jawatan pada tahun 2023 dan 2024 juga masih tidak berubah dan kementerian perlu melihat secara serius. Sudah tiba masanya Malaysia menjadi sebuah negara peneraju keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau KKP. Kementerian juga perlu melihat kepada menambah baik ekosistem KKP dengan menjadikan orang yang kompeten sebagai profesional. Contohnya Kementerian Kerja Raya. Mereka ada Lembaga Jurutera Malaysia, BAMS, tetapi tidak Kementerian Sumber Manusia yang
belum ada lembaga yang mengawal selia pengamal KKP. Kementerian perlu memfokus kepada KKP yang diberi nafas baru dengan pensijilan profesional setaraf antarabangsa. Ketiga, butiran 040400 dapat dilihat sifar peruntukan bagi penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan Institut Latihan Kemahiran. Apakah rasional sifar peruntukan bagi penyelenggaraan peralatan latihan dan bangunan Institut Latihan Kemahiran untuk tahun ini berbanding 15 juta pada 2023? Adakah perbelanjaan ini telah disalurkan kepada program atau inisiatif yang lain? Keempat, butiran 040600 allowance pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Kita sering dengar pelajar TVET kurang mendapat tempat, kurang pengambilan dan segalanya masih kurang. Tetapi kali ini, kalau dilihat berkaitan allowance pelajar, dilihat tiada penambahan. Oleh itu, di manakah peranan kementerian untuk memperkasakan kemahiran TVET? Jika kementerian tidak sedia, serahkan pada satu kementerian yang khusus yang mampu melaksanakan keseluruhan urusan kemahiran TVET. Allowance pelajar merupakan antara faktor utama dalam pelajar memilih untuk menyambung pengajian ke peringkat yang tinggi selepas SPM. Bagi setengah orang, allowance ni ada perkara yang tak penting, tapi bagi setengah tempat, allowance untuk pelajar ni ada satu benda yang amat penting. Contohnya ada saya dapat maklumat juga daripada Jabatan Pendidikan Negeri, ada setengah ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah hanya untuk mendapatkan allowance bayaran bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150. Kemudian anak tak dihantar sekolah sebab kemiskinan keluarga. Itu antara benda-benda yang kita kadang-kadang kita tak nampak di kawasan kita. Terakhir, butiran 95000 PPP/PFI, mohon kementerian serius dalam melihat isu ini. Adakah projek perkongsian awam swasta PPP atau pembiayaan industri swasta ini memberi kebaikan? Jika dilihat dari apa yang dibentangkan, terdapat peningkatan setiap tahun daripada 2022 sebanyak 35.7 juta dan seterusnya 35.8 juta pada 2023 dan makin meningkat 39.15 juta untuk 2024. Kita perlu fikirkan semula dan harapan saya satu sen yang kita keluarkan dan belanjakan ianya merupakan hasil dari rakyat Malaysia dan seharusnya dipulangkan kepada yang selayaknya. Itu saja setakat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Padang Besar. Saya jemput Yang Berhormat Kelang. Terima kasih Puan Pengerusi. Pada 4 bulan September 2023, kerajaan telah meluluskan sebahagian permohonan pengambilan pekerja asing bagi 3 sektor, iaitu melibatkan kedai gunting rambut, tekstil dan kedai emas yang sebelum ini dibekukan sejak 14 tahun lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, kelulusan itu hanya melibatkan sebahagian daripada 15,000 permohonan, iaitu seramai 7,500 orang pekerja. Ini kerana kerajaan mahu mengutamakan rakyat tempatan. Ini merupakan tindakan yang baik. Walau bagaimanapun, masalah utamanya masih belum selesai. Peniaga-peniaga dari ketiga-tiga sektor ini masih menghadapi kesukaran untuk bagi kelulusan pekerja asing yang diperlukan bagi sektor masing-masing. Ini kerana syarat-syarat yang dikenakan amat ketat untuk diikuti. Difahamkan bahawa untuk membuat permohonan pekerja asing, majikan perlu mengemukakan slip gaji terkini, penyata KWSP terkini, penyata perkeso dan kontrak pekerjaan terkini bagi pekerja-pekerja tempatan yang sedia ada. Masalahnya, ramai majikan ini tiada lagi pekerja tempatan. Jadi bagaimana mereka akan kemukakan butiran-butiran ini? Andai kata kalau butiran-butiran ini tiada, permohonan mereka untuk mendapatkan pekerja asing ini ditolak serta-merta. Keseluruhannya, perkara ini nampak bagi majikan-majikan ini terpaksa mengerjakan mengambil pekerja-pekerja tempatan duluhi demi mendapatkan pekerja-pekerja asing. Pendekatan ini mungkin sesuai untuk perniagaan berskala besar, tetapi ini menjejaskan perniagaan yang kecil yang tidak berupaya untuk bayar pekerja tempatan yang mana jelas bukan mahir dalam bidang tersebut. Selain itu, pihak kementerian juga meminta majikan untuk mengemukakan sijil perakuan penginapan untuk pekerja-pekerja asing. Masalahnya mereka tidak diberitahu lagi
berapa pekerja asing yang mereka akan diterima. Jadi macam mana nak mohon sijil perakuan penginapan kepada JTK? Ada majikan yang belanja sehingga RM20,000 untuk menyediakan tempat penginapan untuk mendapatkan sijil dahulu. Dan kalau permohonan mereka ditolak, duit yang mereka belanja untuk penginapan ini tidak menjadi satu kerugian besar kepada mereka. Puan Pengerusi, satu lagi masalah yang sering dibangkitkan oleh majikan-majikan ini adalah keperluan sijil SKM untuk memohon pekerja asing. Ramai daripada majikan ini membuat perniagaan seperti penggunting rambut, tukang emas dan peniaga tekstil secara turun-temurun. Mereka belajar kemahiran-mahiran ini daripada ayah atau nenek moyang mereka. Bagaimana nak dapatkan sijil SKM untuk pihak seperti ini? Khususnya dalam kalangan masyarakat India. Perniagaan emas dan kedai gunting rambut ini merupakan suatu kemahiran yang mereka mempraktikkan secara turun-temurun. Dalam situasi sebegini, adakah sijil SKM ini mandatory? Perkara sebegini memang menyukarkan. Sebagai kesimpulannya, memang nyata kelulusan 7,500 orang pekerja bagi 3 sektor ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri harus diteliti dan diperlalusi semula jika kerajaan komited untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 3 sektor warisan masyarakat India ini. Dalam pada itu juga saya bagi Kelang kita mohon bagaimana apabila kerajaan menyatakan hanya separuh yang dapat diluluskan, separuh lagi adalah perlu ambil pekerja tempatan. Saya hanya nak tahu berapakah jumlah peruntukan yang telah diperuntukkan untuk memberi latihan teknikal kepada dalam 3 sektor ini. Keutamanya mungkin dalam penggunting rambut, khasnya adalah penggunting rambut memang banyak khusus yang pernah kita dengar. Tapi tak pernah kita dengar khusus untuk yang mana tukang emas untuk kaum India. Kita tak pernah dengar perkara-perkara ini. Adakah institut pernah dibina atau adakah orang yang mahir telah ada pengajar mahir ada di luar sana untuk mengajar kepada anak tempatan di sini dan juga kepada tekstil dan sebagainya. So maka saya percaya KSM patut memberi jawapan yang agak lengkap berkenaan tentang peruntukan dan juga program-program yang tersedia ataupun akan dirancang masa depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Saya jemput Yang Berhormat Padan Terap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi. Butiran 01800 Pengurusan Perburuhan Negara. Berlaku peningkatan peruntukan bagi pengurusan perburuhan negara sebanyak RM301.7 juta pada tahun 2024 berbanding RM291.4 juta pada tahun 2023. Dengan peningkatan bajet ini sudah tentu lebih banyak perancangan pihak kementerian dalam mengatasi isu lambakan tenaga buruh asing dalam negara kita. Pihak kementerian telah mengakui berlaku lambakan pekerja asing di dalam negara kita melebihi unjuran yang telah ditetapkan, iaitu sepatutnya pekerja asing berada di dalam Malaysia adalah sebanyak 2.4 juta orang. Namun laporan daripada Plan Kelonggaran Pengkajian Pekerja Asing, angka semasa kini mencecah 2.7 juta orang pekerja asing di Malaysia. Apakah perancangan baru kementerian bagi memastikan sasaran 15% pekerja asing dibenarkan atau lebih rendah di negara ini berbanding keseluruhan tenaga kerja seperti yang telah ditetapkan di bawah RMK 12? Apakah penambahbaikan dari segi mekanisme pemantauan oleh pihak kementerian terhadap plan berkenaan? Apakah perancangan pihak kerajaan untuk mengadakan mekanisme yang sesuai dari sudut penggunaan teknologi baru, automasi, melahirkan bakat-bakat pekerja tempatan untuk memenuhi keperluan industri ke arah merealisasikan sasaran 15% pekerja asing ini? Padan Terap juga ingin bertanya dengan sasaran 15% pekerja asing ini, adakah pihak kementerian telah mewujudkan jadual sasaran pengurangan pekerja asing? Jika sudah ada jadual tersebut, apakah sektor yang terlibat dalam jadual tersebut? Dalam butiran yang sama, apakah bentuk intervensi kementerian dalam usaha memastikan golongan pekerja terjamin merangkumi aspek kesihatan, kebersihan, keselamatan tempat tinggal pekerja? Ini kerana baru-baru ini dilaporkan hanya sekitar 50% majikan di seluruh Semenanjung
didapati mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Pindaan 2019 atau Akta 446. Berapakah bilangan kes melibatkan majikan yang didapati mengabaikan pekerja asing termasuk isu tidak membayar gaji pembantu rumah selama bertahun-tahun, serta apakah tindakan susulan Jabatan Tenaga Kerja? Saya mengambil contoh apa yang disebut oleh Duta Besar Indonesia ke Malaysia bahawa 90% aduan diterima oleh pihaknya mengenai pekerjanya yang tidak dibayar gaji, dan ada kes pekerja yang tidak dibayar gaji sehingga 19 tahun dan bekerja sebagai buruh paksa. Khususnya butiran 030100 Tenaga Kerja. Sijil Kemahiran Malaysia SKM telah diperkenalkan hampir 17 tahun dalam memperkukuhkan sektor latihan kemahiran, khususnya dalam bidang pendidikan